Hai, selamat datang kembali ke YouTube channel Mr. Letup. Kisah tentang dunia hiburan dan perkembangan terkini industri di Malaysia. Tahun 2025 telah menutup tirainya. Sepanjang tahun lepas juga, banyak filem-filem tempatan telah rancak ditayangkan di Pawagam. So, dalam video episod yang ke-93 kali ini, jom kita recap semula antara 10 filem Malaysia yang berjaya mencapai kutipan tertinggi tahun lepas sekaligus mencapai sasaran dan selera yang diinginkan oleh penonton di Malaysia. Nak tahu filem yang mana? Ayo, jom kita semak. Solos Game of Life ialah sebuah filem drama biografi sukan elektronik Malaysia yang pertama dihasilkan serta diarahkan oleh pengarah muda Syafiq Yusof dan diterbitkan oleh TBDians serta diedarkan oleh Scope Productions. Filem ini juga mendapat penajaan dari Montun. Filem ini diinspirasikan daripada kisah benar tentang perjalanan seorang remaja yang dikenali sebagai Muhammad Faris Zakaria atau lebih popular sebagai Solos untuk melalui cabaran kehidupan sebagai pemain isukan profesional. Game of Life mendedahkan persaingan hebat antara The Boss dengan pasukan dari Singapura, Vengeance. Solos bersama rakan sepasukannya harus lebih banyak belajar dan bekerja keras dalam manis dan pahitnya kehidupan, nilai persahabatan agar berjaya dalam kemenangan. Dalam pada itu, Syafiq dalam penyataan sama berkata, beliau berbincang dengan pencipta permainan video Montun bagi memastikan aspek teknikal dan garis panduan permainan diikuti, selain menerapkan elemen kesan khas melalui imej jenaan komputer CGI. Filem yang menelan kos sebanyak 8 juta ini telah mengutip jualan tiket sebanyak 3.26 juta ringgit setelah hampir 2 minggu ditayangkan di Pawagam seluruh negara. Keruang Mem ialah sebuah filem aksi komedi adiwira Malaysia berdasarkan siri animasi bernama sama yang disiarkan di saluran TV1 pada 1998 sehingga 2005, diterbitkan dan diedarkan oleh Astro Show. Filem ini ditayangkan di Pawagam dalam Malaysia pada 29 Mei 2025. Filem yang diarahkan oleh pengarah Anwari Ashraf yang juga turut menjadi penulis skrip. Filem ini bermula dengan Borhan berancak menelefon pengacara terkemuka Halim Osman yang hanya merupakan suara dalamannya sementara melarikan diri daripada pusat rawatan mental Tampoy sebelum berjaya ditangkap semula oleh warden yang mengejarnya. Borhan pada masa kecil dijual ibu bapanya sendiri kepada sindiket gelap tetapi berjaya diselamatkan oleh pasukan diketuai Ahmad. Ketika kanak-kanak lain disatukan semula dengan ibu bapanya, Borhan dan seorang lagi, Syamsi, yang tidak dituntut kemudiannya diambil Ahmad sebagai anak angkat dan dilatih dengan kemahiran tempur sehingga mereka bertiga menubuhkan pasukan elit rahsia bernama Tin 3 dan seterusnya berjaya menumpaskan aktiviti-aktiviti gelap di seluruh negara. Akan tetapi, pada satu hari, satu pertelingkahan berlaku yang menyebabkan Syamsi membunuh Ahmad dan menembak Borhan menembusi otaknya, menyebabkan sakit jiwa yang dialaminya sekarang. Filem yang menelan bajet sebanyak 13 juta ini hanya mampu mengaut jumlah jualan tiket sebanyak 3.7 juta ringgit sahaja selepas hampir sebulan ditayangkan. Filem Gayung ialah sebuah karya aksi, drama dan biografi yang mengangkat kisah Allahyarham Mahaguru Datuk Mior Abdul Rahman iaitu penasas silat seni Gayung Malaysia. Filem yang ditayangkan pada 8 Mei 2025 dan diarahkan oleh Faisal Ishak serta diterbitkan oleh Soul Pictures sendirian berhad ini berlatar belakangkan era penjajahan dan penaklukan Jepun. Gayung memaparkan perjalanan hidup Allahyarham Datuk Mior Abdul Rahman mempertahankan maruah bangsa di gelanggang pertandingan dan kemudiannya bangkit mempertahankan tanah air ketika diancam oleh penjajah. Bermula dari zaman British lewat 1930-an, beliau berhijrah ke Singapura untuk merantau kemudian bekerja sebagai mekanik dalam tentera British Singapura, diikuti zaman penjajahan Jepun ketika pada masa sama, beliau perkembangkan silat gayung kepada luar sana meskipun pelbagai cabaran. Filem dengan bajet melibatkan kos sebanyak 8.5 juta ringgit ini hanya mendapat kutipan jualan tiket sebanyak 4.1 juta ringgit sahaja.
Filem Magic Rompak adalah sebuah filem arahan Adrian Teh dan mula ditayangkan di Pawagam pada 11 September 2025 serta diterbitkan oleh Act2 Pictures dan Astro Shaw. Filem yang menggabungkan elemen jenayah dan ilusi magic ini mengisahkan tentang Hadi, seorang bekas ahli silap mata yang terkenal dibelenggu dengan kisah silam yang tragik. Hadi merancang satu rompakan untuk mencuri kalung legenda Hati Kesuma, iaitu merupakan permata bernilai jutaan ringgit daripada sebuah rumah milik hartawan yang korup. Hadi bekerjasama dengan kumpulan pencuri profesional yang dikenali sebagai Night Spark. Mereka menggunakan pertunjukan silap mata sebagai helak untuk melaksanakan rompakan. Apabila berlaku pengkhianatan, mereka perlu mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Filem yang menelan kos sekitar 13 juta ringgit ini hanya meraih jualan kutipan tiket sebanyak 5 juta ringgit. Banduan adalah merupakan sebuah filem aksi debaran yang ditayangkan di seluruh Pawagam Malaysia pada 6 November 2025. Filem ini diarahkan oleh Claude Azri dan diterbitkan oleh Dream Warrior Pictures dan Number 21 Media. Filem ini sebenarnya merupakan olahan semula rasmi bagi filem Tamil iaitu Kaiti yang pernah ditayangkan pada tahun 2019 arahan Lokes Kanagaraj. Ia mengisahkan tentang Inspektor Johari yang menjadi sasaran balas dendam dan ingin menyelamatkan rakan anggota polis yang lain. Jadi dia terpaksa bekerjasama dengan Dali, seorang bekas banduan yang ingin menebus masa silam demi anaknya. Sementara itu, ketua gangster, Rejab menyerang balai polis untuk membebaskan abangnya, Azharuddin. Kini, Johari dan Dali harus berdepan dengan Rejab dan bakal menentukan sama ada undang-undang atau kekejaman yang akan menang. Filem ini meraih kutipan jualan tiket sebanyak 8 juta ringgit. Money Games adalah sebuah filem komedi dengan barisan pelakon terkenal yang mula ditayangkan di Pawagam pada hari pertama Tahun Baru Cina, iaitu pada 29 Januari 2025. Filem ini menyajikan kisah yang syarat dengan gelak tawa, pengkhianatan dan kejutan sambil menyisipkan pengajaran yang tepat pada masanya mengenai bahaya penipuan atau scam. Filem yang diarahkan oleh Matt Lai ini berkisar tentang Zheng Miaoju, pemimpin Persatuan Anti Penipuan, bersama skuad miliknya Lem, Aero, Big Mouth dan Baji sedang dalam usaha mereka untuk menyusup ke dalam empayar Money Game yang dikendalikan oleh tanggang yang penuh misteri. Dalam gelak tawa, Money Game juga menyelitkan peringatan yang tepat pada masanya tentang ancaman penipuan kewangan yang sering diperkatakan di media masa. Ia menampilkan pengajaran agar penonton tidak mudah terperdaya oleh skim cepat kaya yang disebabkan ketamakan dan kebodohan sendiri. Filem ini menelan bajet sebanyak 8.5 juta ringgit dan mendapat kutipan jualan tiket sebanyak 9.5 juta ringgit Malaysia. Malam Terlarang merupakan sebuah filem seram Malaysia arahan oleh Nurhanisha Muhammad dan mula ditayangkan di seluruh Pawagam di Malaysia bermula 30 Oktober 2025. Filem ini diterbitkan oleh Astro Shaw dan Infinitus Productions. Filem ini bermula pada tahun 1987 di Kampung Pasir Larum, Pekan Pahang. Mawar merupakan gadis berusia 18 tahun yang terpaksa menangguhkan impiannya sebagai wartawan demi menjaga ibunya, Sarimah, dengan bantuan kakaknya, Safar. Namun segalanya berubah selepas kematian mengejut dalam keluarga mereka membawa kepada gangguan makhluk misteri yang memaksa Mawar menyiasat rahsia di sebalik tragedi itu. Dalam masa sama, bapanya Omar sibuk dengan kempen politik bagi menggulingkan ketua partinya, Haji Wahid. Ketika penyiasatan semakin dalam, Mawar berdepan kejadian paranormal mengerikan yang dipandang remeh oleh ahli keluarganya. Akhirnya, dia dan bapanya perlu berhadapan musuh sebenar untuk membebaskan diri daripada kuasa gelap yang menghantui hidup mereka. Filem ini menjadi fenomena dan dipuji kerana jalan cerita serta elemen seramnya yang mantap. Jumlah kutipan bagi filem ini mencatat jualan tiket sebanyak 12.5 juta ringgit. Filem Papa Zora The Movie ialah sebuah filem animasi komedi fiksyen sains Malaysia yang diarahkan oleh Nizam Razak dan diterbitkan oleh syarikat Monster Studios.
Filem ini mula ditayangkan di Malaysia pada 11 Disember yang lalu dan bertepatan dengan kehendak penonton terutama anak-anak yang bercuti sekolah. Papa Zola ialah watak penolong dalam siri Boy Boy. Beliau merupakan seorang adiwira legenda dalam franchise yang bertajuk namanya sendiri. Filem ini mengisahkan tentang Papa Zola, seorang ketua keluarga dan bapa yang bekerja sebagai penghantar makanan dan beberapa kerja sambilan lain demi menyara hidup keluarganya. Namun di sebalik kehidupan normal mereka, Papa Zola dan isterinya Mama Zira sebenarnya tidak mengingati kisah silam yang pernah dilalui mereka, iaitu melindungi bumi daripada makhluk asing sebagai anggota Protect and Prevent Agency Papa. Pada suatu hari, anak perempuan Papa Zola, Bibi, diculik oleh makhluk asing. Ini menyebabkan Papa Zola kembali ke agensi Papa bersama Yonbi untuk menyelamatkan anaknya. Dalam masa yang sama, makhluk asing cuba menggunakan power Aspera Cimubut untuk mengubah dunia sebenar menjadi dunia simulasi dengan tujuan untuk menakluki bumi. Kini Papa Zola mempunyai misi yang jelas untuk selamatkan dunia dan anaknya Bibi. Setakat video ini dikeluarkan, filem ini masih mendominasi lagi di pawagam dan berjaya mengutip jualan tiket yang memberansangkan dengan jumlah sebanyak 55 juta ringgit dan dijangka akan meningkat lagi. Agent Ali The Movie 2 ialah filem animasi Malaysia berjonjol aksi berisikan arahan Usama Zaid Yassin yang ditayangkan pada 22 Mei 2025. Filem ini diterbitkan oleh syarikat Wow Animation dan Primeworks Studios dan mula ditayangkan pada 22 Mei 2025. Filem ini mengisahkan tentang Ali yang diberi tanggungjawab besar untuk mengendalikan projek Satya dengan objektif untuk melahirkan generasi baru ejen mata yang mampu menggabungkan skill kesemua empat teras mata tekno, neuro, inviso dan combat. Satya merupakan sut berperisai dinamik yang dilengkapi data corak pertempuran ejen-ejen terhebat mata serta boleh berubah suai menggunakan teknologi ferrofluid untuk membentuk senjata khas mengikut keperluan misi. Sut teknologi canggih berasaskan AI ini dicipta khusus untuk mengoptimumkan keupayaan fizikal dan mental ejen-ejen mata dalam operasi sulit. Alicia sebagai seorang ejen mata telah diberi peranan baru sebagai pemakai iris selepas Ali. Konflik memuncak apabila Neonimus, seorang penggoda misteri, muncul semula untuk menggugat kestabilan bandar Cyberaya. Filem yang menelan kos sebanyak 10 juta ringgit ini telah meraih kutipan jualan tiket sebanyak 60 juta ringgit sekaligus memecahkan rekod filem animasi tempatan dengan kutipan tertinggi. Filem di tangga teratas yang meraih kutipan jualan tertinggi bagi tahun 2025 ini adalah filem Blood Brothers yang mula ditayangkan pada 10 April 2025. Filem ini mendapat arahan dari pengarah tersohor Syafiq Yusof dan Abhilash Chandra serta diterbitkan oleh syarikat Scope Productions. Filem yang mengangkat kisah seorang pemuda bernama Arif yang direkrut oleh GAS untuk menyertai syarikat kawalan keselamatan elit, Siren Guide, di bawah naungan Dato' Zul, iaitu seorang ahli perniagaan berpengaruh yang juga merupakan ketua sindiket mafia yang digeruni dan dikenali sebagai Naga. Sejak itu, Arif mengangkat sumpah setia dan menjadi Blood Brothers kepada GAS yang kemudian menjadi satu ikatan persaudaraan yang tidak boleh dikhianati. Namun, apabila berlakunya satu pengkhianatan besar yang menggoncang empayar Naga, Arif tiba-tiba dituduh sebagai dalang di sebalik musibah tersebut. Dia kini menjadi buruan dan suspek utama dalam konspirasi gelap yang mengancam nyawanya. Dalam usaha untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Arif melarikan diri dan terpaksa mencari perlindungan daripada abang kandungnya yang telah lama terpisah, Jackie. Namun, di sebalik pelariannya, GAS pula diberi mandat untuk menjejaki dan menangkap Arif demi menegakkan keadilan keluarga Naga yang menuntut balas dendam. Filem ini dihasilkan dengan bajet sebanyak 7 juta ringgit dan mendapat kutipan di luar jangkaan dengan total secara keseluruhan selama 33 hari tayangan, meraih kutipan sebanyak 76 juta ringgit dan sekaligus menjadikan karya ini adalah filem pertama Syafiq Yusof yang meraih kutipan paling teratas. Jadi, dengan perkembangan dunia filem tempatan di Malaysia ini, kita boleh nampak yang filem tempatan juga masih ada peminatnya tersendiri.
Secara tak langsung, filem Malaysia juga boleh setanding dengan filem luar dari segi jualan tiket, asalkan filem yang dihasilkan kena pada selera penonton dan penggemar filem Melayu. Jadi, itu sahaja video dari Mr. The Top kali ini. Jika korang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah tu, dan jika korang suka dengan video ni, tekan butang like di tepi tu. Jumpa lagi dengan Mr. The Top, komuniti dunia hiburan. Jaga diri. Assalamualaikum.